Dalam video ini, kita akan belajar soalan 10 dalam muka surat 9. Okey, soalan dia macam ini. Ahmad mempunyai dua jenis kenderaan yang berbeza. Beliau menggunakan kenderaan pacuan 4 roda dengan tayar yang lebar apabila melalui jalan berlumpur dan lembut untuk mengurangkan tekanan dan tidak terbenam. Tetapi ketika Ahmad ingin ke bandar, beliau menggunakan kenderaan sedan dengan tayar yang kurang lebar bagi memudahkan pergerakan kenderaannya di jalan raya yang keras dan rata. So, sekarang ada dua perkara perlu kita gariskan. Yang pertama, di sini kita nampak ada tayar yang lebar dan satu lagi tayar yang kurang lebar. So, kalau tayar yang lebar digunakan untuk berjalan di jalan yang berlumpur dan lembut untuk mengurangkan tekanan. Di sini kata mengurangkan tekanan dan tidak terbenam. So, dari sini kita tahu sekiranya tayar yang lebar, tekanan dia kurang. Sebaliknya, sekiranya tayar yang kurang lebar, tekanan dia adalah lebih tinggi. So, di sini kita tahu soalan ini berkenaan dengan tekanan. So, soalan ini berkenaan dengan tekanan. So, kita tahu formula bagi tekanan adalah daya bahagi dengan luas permukaan yang bersentuhan. So, ini adalah formula bagi tekanan. So, maksudnya tekanan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, daya. Daya boleh mempengaruhi tekanan. So, dari sini kita tahu sekiranya daya itu bertambah, tekanan itu akan bertambah juga. Okey, faktor yang kedua yang mempengaruhi tekanan adalah luas permukaan yang bersentuhan. So, maksudnya sekiranya luas permukaan bersentuhan semakin besar, jadi tekanannya adalah semakin berkurang. Seperti dalam soalan ini. Soalan ini menyatakan bahawa tayar yang lebar maksudnya luas permukaan yang bersentuhan dia besar. Jadi, di sini dia kata mengurangkan tekanan. Jadi, tekanannya adalah rendah. So, soalan ini kita nak kaji faktor luas permukaan persentuhan dengan tekanan. So, daya ini kita malarkan. So, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. So, hipotesis ini mesti berdasarkan situasi dalam soalan. Situasi dia macam mana? Situasi dia berdasarkan apa yang dalam peta ini. Okey, so kita cuba jawab. Hipotesis. Tulis nombor soalan. Hipotesis. So, dalam soalan dia menyatakan bahawa tayar yang lebar. So, kita balik atas. Tayar yang lebar mengurangkan tekanan. Okey. So, kita buat ayat dia. So, tayar yang lebar akan mengurangkan tekanan. Manakala tayar yang kurang lebar, seperti dalam soalan, akan mengenakan tekanan yang lebih tinggi.
So saya ulang. Dalam hipotesis ini kita perlu ada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah manipulasi yang dimanipulasikan. Yang kedua adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan ketiga adalah arah. Saya ulang. Hipotesis mesti ada 3 perkara. Yang pertama mesti ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua mesti ada pemboleh ubah bergerak balas. Dan mesti ada arah. Jadi 3 perkara ini mesti ada di dalam satu hipotesis. So sekarang kita tengok soal jawapan kita tanpa cek. So yang dimanipulasikan, apa yang beza dalam hipotesis ini? So kita tengok tayar yang lebar dan tayar yang kurang lebar. So ini adalah perkara 1. Okey, so bergerak balas. Apakah hasil eksperimen ini? So kita tahu tekanan. Tekanan itu adalah hasil eksperimen ini. Betul? So ini adalah perkara kedua. So apakah arah dia? So di sini kata tayar lebar akan mengurangkan tekanan. So mengurangkan ini adalah arah. So ini perkara ketiga. Okey, dan juga di sini kata tayar yang kurang lebar akan mengenakan tekanan yang lebih tinggi. So ini juga arahnya. So sudah cek, jadi hipotesis ini mempunyai 3 perkara. So jadi hipotesis ini adalah jawapan yang betul. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B. Dengan menggunakan blok kayu 3 cm darab 3 cm darab 6 cm, logam pemberat 400 gram, plastisin dan alat radas yang lain. Huraikan satu eksperimen di makmal sekolah untuk menguji hipotesis anda di 10A berdasarkan kriteria yang berikut. 1. Tujuan eksperimen ini. B1. Tujuan eksperimen. So tujuan eksperimen ini kita menjawab mula dengan untuk mengkaji. So apa yang kita kaji? Kita nak kaji luas permukaan persentuhan dengan tekanan yang dikenakan. Betul? So untuk mengkaji hubungan antara luas permukaan bersentuhan dengan tekanan yang dihasilkan. So tujuan mesti ada 3 perkara juga. 3 perkara. So mesti ada mesti mula dengan untuk mengkaji. Kedua, mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi. Mesti ada pemboleh ubah yang bergerak balas. So mesti ada 3 perkara ini. So kita double check. So untuk mengkaji, okey, sudah ada. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, luas permukaan yang bersentuhan. So ini adalah yang dimanipulasikan. So sudah ada. Dan bergerak balas, tekanan yang dihasilkan. Okey, ngam. So tujuan ini adalah jawapan yang betul. Okey, seterusnya soalan 2. Mengenal pasti pemboleh ubah. So 2. Pemboleh ubah. So kita tahu pemboleh ubah ada 3, iaitu yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas, dan juga pemboleh ubah dimalahkan. So
dalam soalan ini? Tadi kita sudah tahu kan apa yang beza dalam soalan ini adalah luas permukaan yang bersentuhan. Okey, bolehkah kita tulis tayar yang lebar, tayar yang kurang lebar? Sebab itu memang adalah apa yang bezakan. Jawapannya adalah tidak boleh. Sebab soalan B ini kita perlu menjawab soalan B ini berdasarkan bahan dan radas yang diberikan. Saya ulang. Soalan B ini, soalan B termasuk B1, B2, B3, B4 dan B5 ini, semua soalan ini perlu dijawab mengikut bahan dan radas yang diberikan dalam soalan. Tidak boleh mengikut situasi di atas. Okey, jadi bila kita boleh menggunakan ayat dalam situasi untuk sebagai jawapan, hanya pada soalan A sahaja, iaitu hipotesis. Sebab soalan dia minta cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. So, hipotesis ini perlu kita berdasarkan situasi. Manakala jawapan bagi B ini tidak boleh mengikut situasi di atas, tapi mesti ikut kehendak soalan, iaitu apakah bahan dan radas yang dibekalkan dalam soalan. So, sekiranya jawapan anda dalam pemboleh ubah dimanipulasikan, kamu tulis tayar yang lebar dan tayar yang kurang lebar. So, jawapannya adalah salah, tidak diterima. So, seterusnya ke pemboleh ubah bergerak balas. So, pemboleh ubah bergerak balas, apakah hasil eksperimen ini? So, kita tahu apa yang kita nak cari dalam eksperimen ini, kita nak cari tekanan yang terhasil. Ataupun kita nak tengok berapa dalam lekukan yang terhasil pada plastisin. So, ini juga boleh dijadikan sebagai jawapan, iaitu kedalaman lekukan pada plastisin. So, boleh ubah bergerak balas di sini ada dua jenis, satu yang boleh dilihat dan satu yang tidak boleh dilihat. Yang boleh dilihat di sini adalah kedalaman lekukan pada plastisin. Yang tidak boleh dilihat adalah tekanan yang terhasil. So, dua-duanya boleh diterima. Okey, seterusnya pemboleh ubah dimalarkan. So, seperti awal-awal kita sudah sebut, formulanya tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas permukaan yang bersentuhan. So, kita nak kaji hubungan di antara luas permukaan yang bersentuhan dengan tekanan. Maka faktor daya ini kita abaikan. Maksudnya apa yang diabaikan ini adalah jawapan untuk dimalarkan. So, dalam soalan ini kita menggunakan 400 gram pemberat. So, 400 gram pemberat ini adalah daya. So, jadi kita tulis jisim pemberat. Jisim pemberat. Okey, so ini jawapan bagi yang pemboleh ubah. Seterusnya, soalan ketiga, senarai, radas dan bahan. Senarai, radas dan bahan. So, radas dan bahan ini kita salin semua dari soalan. Senarai, bahan dan radas. So, apa yang ada dalam soalan kita salin semula. So, kita ada blok kayu 3 cm darab 3 cm darab 6 cm, logam pemberat 400 gram, plastisin dan radas yang lain. Okey, so radas yang lain ini kita kena tambah. So, ini tidak boleh kita letak radas yang lainnya, tidak boleh. So, apakah bahan dan radas yang kita perlukan? So, kita tahu apa yang kita nak cari. Kita nak cari kedalaman lekukan pada plastisin. So, kita nak cari kedalaman. So, bagaimana kita ukur kedalaman? So, kita tahu kita pakai pembaris kan. So, jawapan dia
pembaris. Okey, sekiranya anda tidak boleh kenal pasti apa yang bahan dan radas yang missing, jadi saya galakkan kamu lukis dahulu gambar raja dia. So daripada gambar raja, kita boleh trace apakah bahan dan radas yang missing. Jadi kita dari sana kita cari jawapan. Okey, soalan keempat. So prosedur saya galakkan anda lukis. So apa yang ada di sini kita lukis. So saya sudah So ini contoh lukisan dia. Okey, kita cuba tengok. Blok kayu 3 cm darab 3 cm darab 6 cm. So dua-duanya blok kayu ini adalah saiz yang sama. Saiz yang sama. Pemberat 400 gram. So pemberat 400 gram. Okey, di sini kita tambah pemberat 400 gram. Pemberat 400 gram. Okey, seterusnya plastisin. Ini plastisin dan pembaris. Pembaris digunakan untuk mengukur kedalaman lekukang yang terhasil nanti. Okey, itu dia. So daripada gambar raja, sekiranya gambar raja berfungsi dan gambar raja dia cantik, betul, tepat, so kita akan dapat 2 markah. Okey, walau bagaimanapun, ayat di bawah perlu kita tulis. Okey, 3 ayat sahaja. Iaitu mula dari S, mula dari ayat kedua P, ayat ketiga R. Okey, 3 ayat ini sahaja. Okey, so sekarang kita tengok macam mana kita tulis ayat dia. Okay. Yes. Sediakan bahan dan radas seperti di atas. Ayat pertama, ayat kedua, perhatikan dan rekodkan. Apa yang kita nak perhatikan? Seperti saya kata tadi, pemboleh ubah bergerak balas ada 2 jenis. Satu yang boleh dilihat dan satu tidak boleh dilihat. Jadi dalam ayat kedua ini, perhatikan dan rekodkan, kita perlu tulis pemboleh ubah yang boleh dilihat. Okey, perhatikan dan rekodkan kedalaman lekukan pada plastisin. Okey, lepas tu kita sambung ayat. Apabila dua bongkah kayu yang sama jisim masing-masing diletakkan secara menegak dan melintang di atas plastisin dengan pemberat yang sama jisim, iaitu 400 gram di atasnya. Okey, nanti saya terangkan. Okey, kita pergi tengok ayat ketiga. Okey, ketiga, rekodkan pemerhatian dalam jadual. So di sini ayat yang kedua adalah ayat yang paling penting. Ini tidak bermaksud ayat pertama dengan ayat ketiga tidak perlu kamu tulis. Tidak. Jadi package ini adalah package. So ayat pertama, kedua, ketiga mesti ditulis. Okey, so sekarang macam mana kita tulis ayat kedua? So ayat kedua ini mesti ada 3 perkara.
Mesti ada 3 perkara. Perkara pertama adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Kedua, pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan ketiga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Dan juga pemboleh proses dia. Okey, so sekarang kita tengok. Jadi di sini ada 4 perkara, 4 markah. So perhatikan dan rekodkan kedalaman lekukan pada plastisin. So kedalaman lekukan pada plastisin. So ini adalah perkara kedua. Bergerak balas. So ini 1 markah. Lepas itu apabila 2 bongkah kayu yang sama jisim. Okey, 2 bongkah yang sama jisim. Okey, ini adalah dimalarkan. Ini perkara ketiga. Masing-masing diletakkan secara menegak dan melintang. Ini menegak, ini melintang. Yang menegak ini mempunyai luas permukaan yang kecil. Yang melintang ini mempunyai luas permukaan persentuhan yang besar. Nampak? Okey, so ini adalah perkara pertama. Okey, di atas plastisin. Okey, kita masing-masing diletakkan di atas plastisin. So ini adalah proses. Jadi ini adalah perkara ketiga. Dengan pemberat yang sama jisim di atasnya. So ini adalah perkara pertama juga, ketiga. Ini adalah perkara ketiga juga. So ada 2 yang dimalarkan, 1 dimanipulasi, 1 bergerak balas dan 1 proses. So dari sini kita dapat 4 markah. Okey, sekiranya lukisan kamu betul, tadi saya kata kita akan dapat 2 markah kan. So semuanya 6 markah, tapi maksimum diambil 4 markah. Okey. So ini adalah jawapan bagi prosedur. Dan last kali, penjadualan. So tahap jadual dia, jadi sebelah kiri kita tulis yang dimanipulasi, bongkah kayu. Yang sebelah kanan kita tulis kedalaman lekukan pada plastisin dalam unit sentimeter. Okey. So bongkah kayu kita letak secara menegak dan juga melintang. Okey, so kita buat dalam jadual. Okey. So ingat, sebelah kiri mesti yang dimanipulasi. Mesti kita letak pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, sebelah kanan mesti kita letak pemboleh ubah yang bergerak balas. So yang bergerak balas ini mesti yang kita boleh perhatikan. Mesti kita letak pemboleh ubah bergerak balas yang boleh dilihat. Okey, itu saja untuk soalan ini.